Kalau nanti dia tanya kenapa tak boleh disepakati sebabnya dia adalah satu hukum yang hukum syar'i yang qat'i. Tak highlight lah hukum syar'i yang qat'i tu. Kalau terang panjang nanti panjang pula. Okey, hukum syar'i yang qat'i. Lepas tu apa lagi apa dia? Ya. Kami punya lah. Sekejap. Mana tu? Dia ada hukum asabi fiha hadal ijma' hukum syar'i. Sebabnya hukum yang sabit, hukum yang ditetapkan, hukum yang telah sabit lah. Sabit apa dah? Dia macam tak sesuai tau, dia ditetapkan kat sini. Hukum yang telah sabit dalam hukum dengan ijma' ni, bihadal ijma', dia adalah hukum syar'i yang qat'i. Dia adalah hukum syar'i yang qat'i, maksudnya dia tidak boleh di khilaf. Tidak boleh di khilaf ataupun dinasakhi, maksudnya dihilangkan, dihazaf. Macam itulah. Sebab dia dah qat'i kan. Kalau sebabnya ijma' ni adalah salah satu daripada sumber yang dalil yang qat'i. Macam tu. Macam tu lah. Okay. Faham tak kat situ? Dah pandai-pandai. Faham. Okay. Okay, yang ayat kat situ dia nak terang yang وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا حَقَّ قَطْعِ مَأْصُومٍ مِنَ الْخَطَأِ إِذَا اسْتَمَعُوا فِي الْأَمْرِ. Ayat Quran tu dia nak terang bahawasanya jalan yang dilalui oleh seorang yang mukmin ataupun umat Islam kita lah adalah hak tu benar. Lepas tu qat'un maksudnya apa qat'un ni? Dia istilah bahasa Arab kan. Sebi nak terjemah. Apa ni? Diputuskan ke? Yang telah diputuskan. Diputuskan kat sini. Fahamlah kan diputuskan macam mana? Maksudnya something yang telah diputuskan tak macam kalau hakim kan, kalau dah putuskan satu perkara, qat'an, so tak boleh nak dibangkang. Okay. Betul lah. Bagus. Lepas tu maksumun minal khata', terpelihara daripada kesalahan. Idza ijtama'u ala ijtama'u kat sini menunjukkan kepada ramai. Jadi maksudnya kata jika mereka berkumpul dan ijma' ke atas satu perkara. So bila kata satu perkara tu telah diijma' oleh ramai orang Islam, maka dia adalah satu benda yang benar lah. Takkanlah semua nak ijma' pada benda yang tak baik kan, macam itulah. Lepas tu ayat dalil yang lan tajtami' ummati ala dhalalah tu pun boleh dalil. Tapi kami okay, tak apa. Lepas tu ومثل هذه الأحاديث وإن كان أحادية إلا أن معناها متواتر فتفيد القطع. Hadis yang dalam riwayat la tajtama' ummati ala khata' tu adalah hadis yang ahad. Tapi makna dia adalah mutawatir. Tu kita dah belajar dalam QS dulu. So bila makna mutawatir, dia jadi hadis yang qat'i juga. Dia beri fatufidul qat'i itu maksudnya manfaat yang kita ambil daripada dia memberi manfaat kepada kita, kefahaman kepada kita bahawa dia adalah qat'i yang telah diputuskan. Okay, tak apalah. So namun ijma' yang ni tough lah juga. Tu saya rasa Aisyah juga kan? Ya. Awak nak terang tak? Awak kan dah dengar saya terang hari tu. Allah Akbar.
Sekejap. Dapat ambil sekejap lagi lah ijma' sukuti. Okay. Yang pertama adalah ijma' sarihan, ijma' yang jelas. Atau nutqiyan. Nutqiyan ni maksudnya nutqiyan ni yang bersakap, yang macam mana nak kata, okay. Ittifaqul mujtahidin biaqwalihim aw af'alihim ala hukmin fi mas'alah mu'ayyanah wa yubdi kullu minhum ra'yahu sarahatan fiha. Fattafiqul ara' ala hukmin wahid. Saya nak kata persepakatan ulama mujtahid dengan kata-kata mereka ataupun perbuatan mereka terhadap satu hukum dalam satu masalah yang tertentu. Jangan tulis semua makna gitu. Okey, wa yubdi kullu minhum ra'yahu, dan mereka menyatakan ataupun mengeluarkan ataupun menzahirkan maksudnya semua daripada mereka ni menzahirkan mereka punya pandangan secara jelas. Maksudnya boleh nampak secara jelas yang mereka zahirkan pandangan sama ada setuju ataupun tidak. Fiha, pada masalah tu fattafaqal ara' dan disepakati semua pandangan-pandangan tu ala hukmil wahid, terhadap satu hukum. So maksudnya beza sarihan dengan sukuti ni, bila sukuti ni dekat poin yang dikata wasukutul baqin minhum ba'da ittila'ihim ala hadzal qaul min ghairi inkar. Poin dia dekat sukut tu maksudnya bila sebahagian maksudnya sebahagian ulama menunjukkan bahawa mereka setuju. Bukan setuju, maksudnya dia pun menyatakan sama ada dia sepakat kata haram ataupun sepakat kata harus, semua-semua tu lah. Tapi sebahagian lagi depa ni diam yang ba'da itila'ihim ala hadzal qaul. Lepas macam mana? Lepas sebahagian ulama menyatakan pandangan, lepas tu sebahagian lagi tu diam. Itila'ihim tu macam munculkan pandangan min ghairi inkar, tapi diam mereka ni tak menunjukkan bahawa mereka tidak mereka mengingkari ataupun tak setuju dengan pendapat tu. Dia orang hanya diam je. Sama ada diam tu ada macam-macam jenis lah. Ada 3 qaul kat sini. Aisyah nak terang ke? Boleh terangkan, tapi terangkan yang secara ringkas je, bukan secara word by word. Tak apa, sebabnya macam ni. Maksud Kita dia. kena faham dulu. Tapi saya bagi gambaran dulu, lepas tu Mushidah terang lah word by word. Okay. Seperti tu gambaran. Okay, kalau ijma' ni kan dia ada 2 jenis, yang soreh dengan ijma' sukuti. Kalau yang ijma' soreh ni memang dah terang-terang diterima semua ulama'. Okay, kalau ijma' sukuti ni, ijma' yang macam ulama' tu dia tak bagi, tak cakap apa-apa. Macam ada satu masalah ni, dia tak tunjuk dia setuju dan dia tak tunjuk dia tak setuju. Macam senyap je sukuti tu. Lepas tu ijma' sukuti ni ada 3 pandangan. Okey. Pandangan yang pertama berkenaan dengan ijma' sukuti ni daripada mazhab Syafi'i dengan Maliki. Okey, kalau mazhab Syafi'i dan Maliki dia cakap bi anna sukutul mujtahid la yumkinul jazm lil muwafiqah. Salah. Al-qaulul awal tu laisa bi ijma' wala hujjatun dhanniyah inda Syafi'i wal Malikiyah. Kalau di sisi mazhab Syafi'i dan Maliki, ijma' sukuti ni tak termasuk dalam ijma'. Maksudnya kalau mazhab Syafi'i kita ni, kita tak terimalah ijma' sukuti ni. Tak termasuk dalam ijma'. Lepas tu reason dia bi anna sukutul mujtahid la yumkinu al-jazm lil muwafiqah. Sebab bila al-mujtahid tu diam, persetujuan tu tak jazam, tak lengkap. Tak jazam ni apa? Tak tetap. Tak tetap. Macam tu. Faham ke yang pertama ni? Kalau tak faham cakap lah.
Hmm. Okay. Lepas tu yang kedua, nanti mesti dah terang lah yang bawah-bawah tu dia cakap apa banyak-banyak tu. Okay, yang kedua Al-Qaulus Tsani. Okay, ni di sisi mazhab Hanafi dan Hambali. Dia cakap ijma' sukuti ni adalah hujjah qat'iyah dan kita tak boleh nak mukhalafah. Maksudnya kita tak boleh nak membangkang. Kena ikut jugalah. Tapi aqallu quwwatun minal ijma' sharih. Maksudnya kalau di sisi Hambali dengan Hanafi, dia menerima ijma' sukuti ni. Tapi ijma' sukuti ni lebih rendah daripada ijma' sharih. Macam itulah. Okay, reason dia terima fasukutu yahtamilu ala al-muwafiqah duna ghairiha hina maqamat al-qarinah ala dhalik. Yang ni Musyidah terangkan boleh ke? Fasukut yahtamilu. Nombor 3. Nombor 3 ni dia kata bukan nombor 3 Musyidah. apa yang mana? Yang ni, yang sebab saya tak tulis maksud yang lepas Al-Qaulus Tsani tu kan. Sampai As-Sarih. Lepas tu fasukut yahtamilu ala muwafaqah duna ghairiha حينما قامت القرينة على ذلك ومضى وقت كاف للنظر والتأمل في المسألة. Okey. Yang ni kami nak sebut ayat dia. Mana? Sat. Ijma' sukuti merupakan hujah yang putus. Yang ni hujah yang qat'i di sisi kebanyakan mazhab Hanafi dan Hambali. Maka tidak harus ditinggalkan walaupun ia lebih lemah dari hujah ijma' yang sharih. Okey. Lepas tu dekat sini dia nak kata yang fasuku yahtamilu, maka berdiam diri ni berkemungkinan besar ia setuju pada sesuatu perkara tersebut. Maksudnya ada kemungkinan dia diam tu adalah tanda dia setuju dengan apa yang diijma' oleh sebahagian tu lah. Macam tu. Jika terdapat bukti yang jelas, macam mana? Jika terdapat bukti yang jelas dan memiliki waktu yang mencukupi untuk meneliti masalah tersebut, serta dapat menafikan halangan untuk menghalang si mujtahid mengeluarkan pendapatnya. Macam ni maksudnya. Ada berkemungkinan besar dia diam tapi dia setuju dengan pendapat tu. Sebab ada bukti yang jelas lah. Maksudnya dia setuju dengan cara dia angguk ke ataupun dia maksudnya ada macam mana? Tapi macam mana nak tahu? Tapi maksudnya nak kata kat sini mereka kalau dalam pandangan kebanyakan mazhab Hambali dan Hanafi ni, bagi mereka kalau diam tu maksudnya tanda setujulah macam tu. Dan kadang-kadang ni dia diam sebab berlaku maksudnya ada halangan yang menghalang mereka daripada menyatakan pandangan. Maksudnya kadang-kadang dia pun bukan nak diam pun, tapi sebab ada halangan yang menyebabkan mereka terpaksa diam. Macam tu lah nak kata. Antaranya madha waktu kafin nazar. Dah apa panggil habis, tak cukup waktu untuk dia nak lebih. Madha tu habis, waktu kafin waktu yang mencukupi, lin nazar wa ta'amul tu untuk apa panggil meneliti dan ta'amul tu pun lebih kurang macam meneliti lah, menyelidik dan meneliti tentang satu masalah tu. Wan tafa al-mawani al-mani'ah tahulu bainal mujtahid. Macam mana? Sekejap. Wan tafa al-mawani al-mani'ah tahulu bainal mujtahid wa tasbihi birra'i.
dan halangan tu berlaku dalam kalangan mujtahid jika mereka, macam mana nak cakap, aduh, wantafa al-mawani al-mani'ah tu macam halangan tu akan macam mana saya nak terang kat korang. Takut kat sini tahu. Sebenarnya contoh dia kat sini dia nak cakap yang contoh takutnya si mujtahid terhadap bahaya daripada seorang sultan. Faham tak? Maksudnya waktu dia berada dalam satu zaman yang mungkin waktu tu sultan dia tu zalim. So kalau dia dan dia tu adalah orang, contohlah dia orang kanan kan sultan, tapi dalam masa sama dia adalah ulama. Jadi bila ulama lain sepakat tapi dia diam bukanlah dia diam kerana dia tak setuju. Sebenarnya dia setuju tapi dia diam sebab ada penghalang yang menghalang dia daripada menyatakan dia punya pandangan setuju tu. Boleh faham tak? Ya Allah. Sebabnya kalau tengah baik macam mana? Mm-mm. Sama ada dia diam tu dia mungkin raja tu ingat dia tak setuju macam tu lah. Ataupun dia diam tak kemukakan apa-apa pandangan macam tu lah. Dia point kat sini macam ini pandangan bagi mazhab Hanafi dan Hanbali lah. Kebanyakan mazhab Hanbali dengan Hanafi berpandangan kata kita boleh ambil. Sebabnya as-sukut tu bermakna al-muwafaqah. Dia orang diam tu dengan makna dia orang ni sebenarnya setuju. Macam tu. Cuma kadang-kadang dalam situasi tertentu adanya penghalang ataupun sebab waktu sepakat tu dah nak habis ke, macam dia tak sempat nak nyatakan hujah ke, lepas tu dia diam. Macam tu lah. So faham kan? Dia tak boleh tengah word by word, nanti pening. Okay. Faham? Faham. Okay, Aisyah sambung. Yang kaulus salis ni nanti mesti dah betulkan lah satu salis saya betulkan. Tak Saya apa. saya ikut yang Ustaz cakap. Saya tak terang Tak word apa. by Tak apa. okey, kalau kaulus salis ni dia macam pandangan sebahagian ulama dan dia cakap ijma' sukuti ni bukan hujah tapi Tidak boleh boleh jadikan hujah. bukan hujah tapi boleh guna sebagai dalil zanni. Dalil zanni ni lawan kepada dalil qat'i. Kalau dalil qat'i kan kita tak boleh mukhalafah, kita tak boleh tolak. Kalau dalil zanni ni Hujah zanni. kita boleh mukhalafah dengan pandangan tu. Betul. Boleh terima ataupun kita boleh tak nak terima pandangan ijma' sukuti. Inilah. Betul mesti dah terangkanlah apa yang dicakap dalam teks. Faham ke yang tadi? Tadi yang kedua kita datang kan. Yang pertama tu kami tak adalah nak tambah sangat. Cuma maksudnya nak kata yang pertama tadi bagi pandangan ulama Syafi'i dan Maliki, ulama dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, dia berkata sukut tu ada ijtihad. Sukut bermakna dia tidak berijtihad. Macam tu lah. Ataupun tapi boleh jadi juga disukut tu sebab dia tak cukup waktu sama macam dia tak cukup waktu untuk membuat pandangan, membuat hujah macam tu lah. Yang tu ataupun dia sukut tu yazunnu annahu la da'iya
jahri birra'i ataupun as-sakit, maksudnya orang yang senyap tu maksudnya dia expect yang dia tak perlu untuk menyatakan dia punya pandangan. Maksudnya dia diam tu sebab dia ingat macam aku tak perlu kot bagi tahu pandangan aku macam tu. Sebab tu dia diam. Bukannya dia diam tu sebab dia tak apa? Macam tu lah. Dia tak setuju macam tu. Li'atiqadi anna ghairuhu kafahu ma'unah ar-ra'di. Maksudnya nak kata yang dia punya keyakinan bahawa pandangan orang lain tu dah cukup, memadai dah. Okey. Fala luzum lirradi wal inkar, dan maka tidak wajib untuk maksudnya dia rasa tak wajib untuk diri dia nak tolak ataupun nak mengingkari ataupun nak bangkang ijma' yang apa maksudnya pandangan-pandangan ulama lain lah macam tu. Au annahu yukhafu min sultan jair. Macam tadi jugalah. Dia macam nak ikat sama dengan situasi yang pertama. Cuma situasi kalau perasan yang pertama ni dia tak terima sangat. Dia tak terima apa ijma' sebagai ijma' sukuti sebagai salah satu daripada ijma' dan dia tidak menganggap ijma' sukuti ni sebagai hujjah zanniyah. Okey. Lepas tu sebab tu yang saya sebut tadi lah. Annahu yukhafu min sultan jain, maksudnya dia takut dengan sultan yang jahat, yang zalim. Jahat itu zalim. Au yastahi minal bawhi bihi. Apa tu? Mahanah li mustahi akhar, ataupun dia takut memalukan kemuliaan. Maksudnya dia memalukan ulama lain dengan cara dia. Maksudnya kalau dia bagi pendapat yang kontra dengan ulama lain, so dia takut macam menjatuhkan kemuliaan mustahik lain. Macam tu lah. Wa ma'a hadhihi ihtimalat wa ghayriha fala yunsab qalu disakit. Wala qawwalahu ma lam yuqal. Wala qawwalahu ma lam yuqal tu, dan tidak menjadikannya berkata yang apa? Berkata apa yang tidak. Maksudnya dia diam, tapi dia bukanlah diam tu menjadikan dia untuk tidak bersetuju. Macam tu lah. Dia kalau perasan memang dekat sama pun. Cuma ulama' yang tidak mengiktibarkan ulama' dalam dua mazhab ni yang tidak mengiktibar sebagai hujjah zanniyah. Tapi situasi pun lebih kurang je sebenarnya. Yang pertama, yang kedua. Kalau tengok dalam grup saya hantar jadual tu. Jadual tu dalam contoh ustazah lah. Mungkin faham sikit. Macam tu. Okey, tak apalah. Yang ketiga tadi. Betul lah yang Aisyah cakap tu. Maksudnya mereka tidak mengambil ijma' sukuti ni sebagai hujah yang zaniyah. Jadi lianna yukhalif haqiqat al-ijma'. Sebab apa? Sebab yang dia orang bagi tahu kat sini adalah ijma' sukuti ni berlawanan ataupun bertentangan dengan hakikat ijma'. Sebab bila kata ijma' mestilah satu benda yang ittifaq minal jami'. Mestilah persetujuan daripada semua. Memang semua kena bagi persetujuan. Tapi bila ada yang diam, maka tu dah lawan kepada hakikat sebenar ijma' lah. Macam tu. Wala la hadasan. Hadasan kat sini gerak hati ataupun suara hati ataupun firasat. Maksudnya bagi mereka tak ada bila kata ittifaq tu kena keluarkan hujah. Tak ada kaitan dengan suara hati. Macam tu lah. Tak boleh diam lah maksudnya. Walianna la tusbat dilalai. Kenapa dia punya baris macam tu? Dilalatahi ala al-muwafaqah wa innama tarjah ilahi idha zala al-mawani' min at-tasrif mahma qila fi dilalatihi alaiha falyakun kasari fiha. Tak payah faham tu. Dia pening. Cuma nak kata kat sini dia tak boleh, maksudnya bila kata seseorang tu diam, maka dia bukanlah muwafaqah. Dia tidak menunjukkan kepada, kalau yang tadi kata diam tu tanda muwafaqah, tapi yang ni
diam tu bukanlah tanda dia tu muwafaqah. Okay. Tak. Lepas tu, kami sebenarnya tak nak terang lebih-lebih sebab takut salah tau yang bawah tu. Tapi secara amnya kita kena faham macam mana ijma' tu dan kaul pertama apa, kaul dua apa, kaul salis apa. Tu je lah. Sebab bila objektif ni kamu confirm lah akibat dia banyak kan. So faham tu penting. Okay, lepas tu bawah tu dia cuma nak cakap lah Muhammad Fuad ni Fuad ni lecturer dekat UiA Gombak. Tak silap. Betul Aisyah? Kalau tak silap lah Ustaz Hassan cakap. Tak tahu. Tak ingat. Muhammad Fuad Al-Fotah tapi ada tak ingat lah. Kami tulis kat nota lagi satu tapi kami pada nama dia. Dia kata imkaniyatul ijma' fi asrina al-hadi i'tina'an bidawri syura al-baris biha bisur'atil ittisalat wa suhulatil muwasalat. Imkaniyah maksudnya membolehkan kita untuk ijma' pada zaman kita yang sekarang ni. I'tina'an bidawri syura dengan berdasarkan peranan majlis syura tu sendiri. Al-baris fiha bisur'atil ittisalat wa suhulatil muwasalat. Maksud kami ni macam dia nak cerita pasal cepatnya komunikasi dan mudahnya untuk panggil muwasalat tu pun, muwasalat ni macam untuk perhubungan lah macam tu lah. Maksud nak kata kat sini baikan tilka as'alika tashila mathilaha fi tarikh wa syu'ub. Dia macam lebih cepat ataupun lebih mudah. Maksudnya cepatnya ekonomi apa istilah bahasa Melayu je? Cepatnya perkembangan ekonomi komunikasi semua tu menyebabkan dia memudahkan lagi untuk ijma' macam tu lah. Tak apalah yang bawah tu dia tak ada kaitan tu. Abaikan. Dia cuma nak kata zaman sekarang ni ulama dah sepakat kata ijma' tu dibolehkan. Sebab tu kalau sekarang mazhab mana pun sepakat je boleh guna ijma'. Dah cakap. Okay. Faham tak ijma'? Nak tanya soalan apa? Anisha? Ya, mesti dah. Tak ada nanya? Faham. Bagus. Arisha? Arisha? Arisha ada tak ni? Rasa saja tadi. Tu. Aisyah tidur ke Aisyah? Arisha. Lena dah ni. Ya. Pergi makan sekejap tadi. Tak dah. Kejap lah. Faham tak? Tak faham. Pika record tak Pika? Cakap apa? Tak apa, nanti tanya Anisha je. Anisha dia dah terror. Yang ni tak rekod. Yang tadi rekod lah. Yang pagi tadi. Okay, tak apa. Bagus lah. Pagi tadi Okay. apa? Okay, tadi tajuk senang je. Tajuk apa tau? Aku tak kerti yang wajib sampai ubah. Yang Nanti kita send dalam group. nak. Okay, thank you. Hidayah. Kami lupa lah apa nama panggilan ni. Hidayah. Faham ke? Faham. Syafiqah Saleh? Faham. Saya dengan Bella. Faham. Bella faham ke? Faham. Okay. Kalau tak faham cakaplah kami takut dia. Fatin? Sengak. Fatin? Dia pergi makan kau ni. Ya. Faham tak? Faham. Okay. Pika? Dia gelak lah. Syafiqah faham tak? Faham. Naik. Nak faham. Gelak lah ni. Okay. Syida nak tanya. Macam mana boleh ada ijma' sukuti tu? Macam dia orang berijma' macam mana? Macam contoh kalau ada masalah ni. Lepas tu dia mesyuarat tu, lepas tu kalau ada sebahagian yang
cakap dia setuju. Lepas tu ada sebahagian yang cakap tak setuju. Lepas tu ada sebahagian lagi yang senyap je. So maksudnya macam mana dia nak tetapkan tu hukum tu? Contohlah, ni ijma' ni bila dah ada satu kata sepakat. So bila ada satu kata sepakat dia kata, okey kita setuju dah vaksin ni halal. So semua ulama waktu zaman ulama yang memang mujtahid lah. Ulama mujtahid, okey setuju. Tiba mereka seorang ni, dia senyap je. Dia tak kata apa. Tapi saya ijma', mana boleh vaksin ni perkara ijma'. Ijma' soreh kan. Ni kau vaksin ijma' soreh. Tak lah, sini kita tak tahu kan, dia tak bagi tahu kat sini. So tak apalah kita bagi contoh. Ni contoh. Jangan pergi bagi kat orang lain pula. Okey, contoh. Mesti pun ada seorang ulama ni, dia senyap. Dia tak hangguk. Dia tak hangguk. Dia tak giling. Dia tak kata apa-apa. Dia senyap je. Itulah dimaksud putih. Maksudnya dia tak menyatakan apa-apa pandangan pun. At least kalau dia tidak, maka boleh lagi kata dia adalah dia ada macam apa panggil khilaf ke macam tu lah. Tapi ni sebab dia tak cakap apa-apa. Maksudnya kalau contoh nak boleh ada hukum yang kita putuskan benda tu kan, maksudnya based on majority lah kan. Ya. Sebab Okay. tu tapi apa-apa dia ikut majority. Kakak pun Kalau kira ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau macam orang tu senyap je, dia kira tak setuju lah. Dia tak silap kami tu mazhab Syafi'i yang lama. Mazhab Syafi'i yang qadim. Ustaz pun sebut mazhab Syafi'i yang kita tengok kat sini yang tadi tu, awal tu macam dia adalah mazhab Syafi'i yang lama. Kan dalam mazhab Syafi'i ada mazhab Syafi'i qadim dengan mazhab Syafi'i jadid kan. Mazhab qadim dan mazhab jadid. So kalau mazhab jadid, jangan sepakat je ijma' sukuti ni boleh diambil sebagai hujah. Dia pun kita ambil sebab lah kami lupa tak. Okay. Thank you, Mushida. Okay. Tak ada soalan kan? Right. Kalau bila penutup pen hilang ni tak syok lah. Nanti kering mata. Jawab dia. Alamak. Okay. Next. Okay. Al-Qiyas. Panjang kok dia. Sejam. Okay. Al-Qiyas. Lughatan. At-taqdir ay ma'rifatu qadru syai'. Takdir kat sini menetapkan satu perkara. Macam mana menetapkan kadar satu perkara. Ma'rifatul qadar syai' tu lebih kurang lah. Maksudnya mengetahui kadar satu perkara. Satu. Macam tu lah. Sekejap. Takdir kat sini penilaian. Perkiraan. Boleh lah ambil penilaian tu. Okay. Ini lughatan je tau. Jangan. Okay. Lepas tu. Ataupun ukuran tak silap. Sebab kat sini. Qasat al-thawb bizira'. Dia ukur. Dia ukur apa baju tu dengan. Apa panggil? Ni. Apa tangan? Lengan. Lengan. Hasta. Zira' ni hasta. Dan dia ukur. Lantai dengan ataupun tanah dengan meter. Itulah maksudnya nak terang pasal qasa tu. Qiyas ni maksudnya dia ukuran lah. Macam tu lah dia nak sebut. Maksudnya bila kata ukuran mestilah ada kadar-kadar dia. Okay. Taqdir. Sekejap. Kita ambil. Mana istilah dia? Okay, ambil istilah dia. Atas tu kami tak mahu terang sebab dia macam tak payahlah. Dihurai pasal makna lughatan je. Yang penting tu istilahan. Istilah tu ilhaq waqi'ah la yarid. La yarid nassun bihukmiha biwaqi'atin warada nassun bihukmiha ditusawi hatain alwaqi'atain fi al-'illah. Ilhaq ni dia apa panggil?
mengikut. Masalah dia ikut. Macam mana? Kami terjemah sebagai ikut. Tapi ilhaq ni dia lahiqah. Aduh. Terjemah bahasa Melayu ni. Sekejap Dia menggabungkan. Dia mengikutkan. Maksudnya dia dikaitkan lah. Dikaitkan. Disertakan. Macam-macam kataannya. Waqi'ah la yarid nafsu min hukmiha. Satu masalah, satu isu yang tidak ada nas terhadap hukumnya. Hukum, maksudnya ada satu isu. Okey, tak apa, kita translate dulu. Biwaqi'ah warada nafsu min hukmiha. Dengan satu masalah yang telah ada dia punya nas terhadap hukum dia. Litusawi hatainil waqi'atain, untuk menyamakan mereka berdua ni, menyamakan dua masalah ni pada apa? Kita samakan pada illah. So dalam al-qiyas ni kita samakan pada illah. Tu kena ingat. Nanti takut tertukar. Okey. So macam ni ada masalah A tak ada dalam, dia adalah masalah baru yang tak ada dalam Quran. Dan masalah B yang ada dalil dalam Quran ataupun sunnah. Jadi kita kiaskan sebabkan dua-dua ada persamaan dari segi illah dia sama, maka kita kiaskan hukum dia jadi sama. Itulah point dia. Okey. Daripada Dr. Wabah Az-Zuhaili. Dr. Wabah Az-Zuhaili ni sekarang kita apa? Kita apa kak? Kak? Dr. Wabah Az-Zuhaili sekarang kita apa? Fiqhul Islami wa Adilatuh. Cik lupa. Okey. Mana? Dr. Wabah Az-Zuhaili kata ilhaqu amrin ghairu mansus ala hukmuhu asy-syar'i bi amrin mansus ala hukmi al-ishtiraki. Diulang benda yang sama. So, dia nak kata kat sini dia macam dikaitkan satu urusan yang tak ada nas terhadap hukumnya, hukum syar'i dia tu, dengan satu perkara yang ada nas. Macam itulah. Disebabkan ishtirakahima, maksudnya dia berkongsi satu illah. Yang mana Dr. Wabah Az-Zuhaili kena? Sama je tak ada tu. Maksudnya dia mengikut ataupun mengikutkan. Kamu tak tahu nak sebut ilhaq sebagai apa? Menggabungkan, mengikutkan ataupun mengaitkan satu urusan, satu perkara yang tidak ada nas terhadap hukum syar'i dia dengan satu lagi perkara, maksudnya satu lagi masalah yang ada hukum terhadap ada nas terhadap hukum dia. Liishtirakihima disebabkan oi faham lah. Dia sebab dia berkongsi pada satu illah. Maksudnya illah hukum dia yang sama. Okay. Faham tak? Tak apalah kalau tak faham takrif tu benda biasa. Mari kita masuk kepada contoh. Okay. Okay, surah Al-Qam. Penyemara. Dia adalah waqi'ah yang sabata bin nas, yang telah ditetapkan dia punya nas, hukum. Dan dia juga ada illah dia lah. Illah pada kenapa kita letak hukum tidak boleh minum. Bukan kita astagfirullahalazim. Maksudnya kenapa Allah datangkan hukum haram dalam Quran? Sebab dia iskar, dia membabukkan. Okay. Lepas tu Wakana nakhab idza syaribahu muslim. Yang baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tu. Dan arak ni jika diminum oleh seorang muslim, hukum dia adalah haram. Wa in qalla, walaupun sikit. Fakullu nabiz tujidu fi hadhihi al-illah yusawi ni. Yusawi bil khamri fi hukmihi fa yahrumu syarbuhu.
Maksudnya dan semua nabis tu ni apa panggil? Uh, apa panggil? Wih, scary je. Siapa ya? Adalah. Assalamualaikum, Aina. Sekali pula bila ada orang hebat masuk ni. Siapa nama? Salam. Tumpang Mushidah. Tak ada masalah pun, nama tak nampak. Aisyah, Ya. Macam terjemah mana? Nabi sebagai apa? Hah? Oh, Apa? terjemah Nabi sebagai apa? Nabi. Apa Nabi? Nabi ni sebenarnya anggur yang Oh, apa? Arab. Yang Dia Arab juga. Dia Hmm. kalau dalam bahasa Inggeris dia orang panggil wine. Arab lah kan? Ha. Okay. Daripada anggur. Arab daripada anggur. Kan? Pada anggur. Maksudnya kata kat sini sebab macam ni ayat dalam Quran hanya Allah datangkan nas tentang apa ya allazina amanu innamal khamru wal maisir. Al-khamru tu je. Allah sebut al-khamru je. Jadi bila dalam lepas tu bila dah berlaku zaman, lepas tu orang pun serdik. Dia orang buat daripada anggur. So nama dia nabis. Tapi dalam Quran tak ada apa panggil? Dalam Quran ataupun sunnah tak ada pun istilah nabis tu haram. Jadi disebabkan kedua-dua dia mempunyai ilah yang sama iaitu dua-dua boleh memabukkan. Sebab tu jangan samakan apa panggil? Jangan samakan pada hukum lah. Hukum tu adalah haram. Kedua-duanya haram. Sebabkan yang memabukkan tu adalah haram. Jadi nabis tu pun haram. Faham tak? Faham. Ush, bagus. Okay. Ni Izzah apa ni? Izzah Salihah kan? Bukanlah. Ya, saya. Betul lah Izzah Salihah. Kami macam DP. Okay, lepas tu. Faqatlul waris. Okay. Yang pertama tu faham. Yang kedua. Tentang kalau seorang waris orang yang nak menerima harta warisan ni. Dia bunuh dia bunuh orang yang nak mewarisi harta. Contoh anak itu bunuh mak dia. Jadi hukum dia haram untuk terima harta warisan tu. Sebab sebab Nabi sebut la wala yarithul qatil syai'an. Orang yang membunuh ni tidak akan mewarisi apa-apa pun. Sebab apa? Sebab dia isti'jal asyai'. Dia tergopoh apa panggil? Gopoh-gopoh terhadap harta tu lah. Maksudnya dia tak sabar nak tunggu harta tu, jadi dia bunuh. Jadi disebabkan isti'jalu asyai' tu, maka qabla awaihi tu sebelum qabla awanihi tu sebelum masanya. Sebelum masa yang sepatutnya. Sebabkan dia terlalu dia dah tergedi-gedi nak sangat harta tu. Maka dia dikira sebagai haram untuk terima harta tu. Lepas tu ada pula satu masalah ni yang tak ada dalil dalam Quran maupun sunnah. Yang kata orang yang nak terima wasiat daripada seseorang, dibunuh orang yang mewasiatkan tu. Contohlah macam si A. Ni sebab apa berbeza pendapat, sebab apa berbeza golongan. Sebabnya kalau muwarisahu ni adalah orang yang mewariskan harta ni mestilah daripada kalangan ahli waris saja. Tapi bila kata orang yang terima wasiat, orang yang terima wasiat tu mestilah bukan daripada ahli warisan. Sebab hak wasiat tu untuk orang doa lah. Contohlah Syafiqah dia wasiatkan, dia tulis surat wasiat sebelum dia meninggal. Dia kata dia ada company, so 100,000 daripada harta tu dia wasiatkan kepada Fatin. Tapi Fatin ni dia punya tak sabar sangat. Contoh, jangan marah. Fatin ni dia punya tak sabar, so dia pergi bunuh Syafiqah, orang yang mewasiatkan tu. Jadi disebabkan kita ada ilah yang sama, iaitu isti'jalu. Jangan kata dia macam dia. Disebabkan ilah yang sama, isti'jalu asyai' qabla awanihi, dia terlalu
dia tak sabar, dia terlalu tergesa-gesa terhadap satu perkara tu sebelum waktunya, maka ulama kiaskan kepada hukum yang sama, iaitu haram terima harta tu. Walaupun Syafiqah dah tulis dah 100,000 tu untuk dia, tapi sebabkan dia bunuh, maka dia takkan dapat harta tu. Wallahualam. Faham? Faham. Faham lah ni, faham. Aina daripada yang 1 sampai 3 kami rasa kami tengok dia nampak aiskrim. Okay. Innal qiyas lahu arba'ah arkan. Dia ada 4 rukun. 4 rukun ni kena ingat. Ni kena ingat. Penting lah. Kalau tersilap, kalau tertukar, bahaya. Yang pertama al-aslu. Highlight lah kat situ. Al-aslu. Yang kedua hukum. Yang ketiga al-illah. Yang keempat al-fara'. Jadi yang pertama awalan al-aslu wa huwa waqi'ah an-nas ayyuma warada an-nas bihukmihi. Aslu ni apa? Aslu ni macam tadi dah. Aslu ni ada satu masalah ataupun satu isu, satu perkara yang ada nas terhadap hukum dia. Okey. Dan dia juga dinamakan maqis alaih. Maqis alaih tu pun kena ingat. Kadang-kadang soalan dalam exam ni berdasarkan exam. Maksudnya exam dulu dia tanya maqis alaih ni termasuk dalam apa. So kena ingat dah maqis alaih ni dia adalah asal. So dia termasuk dalam arkanu al-qiyas. Okay. Wa yakunu isbatu aslin. Okay. Tak apalah kita tengok ni dulu. Takrifan dulu. Okay. Lepas tu hukum asal. Hukum asal ni panggil hukum terhadap masalah yang asal tadi tu lah. Masalah yang ada nas tadi tu kan dia ada hukum. Itulah hukum dia, itulah hukum asal. Okay. Untuk kalau kata tadi, masalah asal dia adalah minum arak. So hukum asal dia adalah apa? Jawab. Haram. Haram. Bagus. Okay. So dia punya takrif. Hukmul ladhi warada bihin nas. Hukum yang ada padanya nas, dalil. Okey, bi ayakuna hukman syar'iyyan amaliyan wa laysa hukman lughawiyyan. Lepas tu kena ingat, syarat hukum asal ni adalah tahu kan saya kat mana? Saya dah muka surat ketiga dalam bab qiyas. Okey. Kita ambil poin penting je kan? Okey. Dalam bab ni ayakuna hukman syar'iyyan, hukum syar'i tu mestilah hukum yang berkaitan dengan hukum amali, hukum perbuatan manusia. Berkaitan dengan perbuatan manusia. Walaysa hukman lughawiyan atau aqliyan. Dan dia bukanlah berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan bahasa ataupun kaedah bahasa ataupun aqli. Kaedah bahasa contoh nahwu, saraf, dia kan ada hukum kan, hukum marfu', hukum mansub, semua tu. Lepas tu kalau aqli ni macam hukum mantik, macam tu lah. So kalau nak qiyas ni, kita hanya bincang tentang hukum tu je. Apa panggil? Hukum amali. Dia tak akan ada kaitan dengan hukum lughawiyan wa aqliyan. Macam tu lah. Lepas tu dia kata lah kat sini, wa ayakudah hukuman ma'qul makna. Al-aqlu maksudnya ma'qul makna kat sini adalah akal kita mampu untuk mengetahui ataupun memahami hukum syar'i ni. Maksudnya macam mana kita nak faham? Maksudnya contoh kalau satu benda tu haram. Lepas tu kita mampu untuk faham. Okey, dia haram sebab dia memabukkan. Lepas tu dia halal sebab dia menjaga keselamatan. Lepas tu kalau dia makruh sebab apa? Maksudnya semua-semua tu otak manusia yang keras ni mampu untuk fikir kenapa. Tapi kalau kan dia kata wahadha biistisna hukum at-ta'abudi atau qifi. Dia dikecualikan daripada hukum at-ta'abudi atau qifi ni, maksudnya tentang
bilangan solat, bilangan rakaat dalam solat. Kita tak tahu kan kenapa Allah letak berapa rakaat. Kenapa maghrib 3 rakaat. Kenapa semua-semua tu lah rakaat. Lepas tu maksudnya perkara yang benda tu hikmah tu Allah je yang tahu. Mushidah. Oh ya? Hukum ta'budi taufiqi itu apa tadi? Hukum berkaitan dengan ibadah yang telah yang tauqif, maksudnya yang telah ditetapkan tu. Maksudnya ibadah telah ditetapkan, contoh rakaat dalam solat, bilangan tawaf. Lepas tu apa lagi? Berapa nilai zakat? Apa lagi ya? Kenapa kita kena puasa bulan Ramadan sebulan? Kenapa tak boleh 3 bulan? Benda tu Allah tetapkan, tapi hukum tu kadang kita tak, maksudnya hikmah tu Allah yang tahu. Macam tu. Sekejap tau. Sekejap. Tengah. Oh tu lah. Sekarang dah 57 minit. Korang nak saya sambung ke? Ikut Mushidah. Taklah, sebabnya asal siapa orang Johor. Asal dah masuk kan? Polis tak apa tu. Dah. Tu macam mana? Stop. Saya tak boleh solat. Sama lah. Tak, sebab nak stop sampai mana ni? Kali tak kisah. Habiskan muka surat tu je lah Mushidah. Okay. Okay. Fahamkan yang tadi? Contoh kat sini dia bagi umrah apa tu. Apa? Hidayah cakap apa? Faham. Faham ke tak faham? Okay. بحيث يتعدي حكم الأصل للفراغ ولم يكن قاصرا عليه كما اقتصر حكم الصلاة. Sekejap. Macam mana kami nak sebut kat sini? Boleh? Boleh maksudnya hukum yang kita sebut tadi, hukum syar'i yang amali ni, kita boleh tatbikkan pada hukum tu satu perkara yang sama ilah dengan dia. Tatbik kat sini apa? Dia tak sebut kat sini, tapi saya nak buat khulasah dia macam ni. Kita boleh gunakan je lah macam tu. Maksudnya bila hukum syar'i yang amali yang kita mampu untuk fikir kenapa benda tu berlaku, maksudnya takat kefahaman kita lah, kita mampu untuk faham, maka kita boleh nak gunakan dia untuk hukum lain yang tak ada nas tadi tu. Sebab apa? Sebab kita ada persamaan dari segi illah tu. Baik. Lepas tu wala yakun hukman mansukhan wala aw mukhtassan bil asli. Dan tidak boleh kita nak kiaskan kepada satu perkara yang satu hukum yang telah dimansuhkan. Hukum mansukhan atau mukhtassan bil asli. Ataupun dia khusus, macam mana nak kata kat sini? Mukhtassan bil asli tu maksudnya dia khusus terhadap satu perkara tertentu je. Maksudnya bila perkara tertentu je akan jadi benda ni. Jadi dia tidak boleh dikiaskan senang-senang kepada semua benda. Dia maksudnya maksudnya kalau kata hukum solat qasar ni adalah sunnah Rasulullah buat. Jadi kalau kita nak solat boleh, tapi hukum solat qasar ni tidak boleh dijadikan sebagai hukum asal dalam qiyas untuk solat-solat lain. Contoh kalau sebabnya dia hanya berlaku bila kita dalam keadaan darurat, bukanlah macam musafir ataupun qasar ni musafir ataupun ada masalah macam doktor dia kena buat operation semua tu kan. Maksudnya ada sebab-sebab tertentu je. Okay.
Mansukhan tu yang telah dipadam, yang telah dihazafkan lah. Contoh kalau macam kat sini ditunjuk kata keharusan Nabi kahwin banyak. Nabi kan kahwin lebih pada 4 kan. Tapi perkara ni maksudnya Nabi pun dah sebut kata hukum tu telah dihazafkan dah. Maksudnya tidak boleh dijadikan sebagai hukum syarak lah walaupun Nabi buat. So kita tak boleh dah nak kiaskan satu perkara tu kepada hukum yang telah dipadam, yang telah dihapuskan. Apa situ je lah. Dah habis. Faham. Maksudnya dekat sini kata tak boleh lah kita nak kiaskan hadha tahrim ala zawjat awliya awil ulama. Maksudnya sebab perkhususan untuk bolehnya kahwin banyak tu lebih pada 4 tu dekat Nabi je. So bila turun yang Allah kata jangan kahwin lebih pada 4, so maksudnya hukum tu telah dimansuhkan. Okay, lepas tu bila kita tak boleh lah nak kata disebabkan orang tu contohlah ada dia adalah seorang macam dia wali Allah ataupun dia tu orang mulia. Dia macam nak kata, dia nak kiaskan kepada okay sebab Nabi mulia, orang tu mulia, lepas tu Nabi kahwin 4, dia pun boleh kahwin 4 tak boleh lah macam tu. Sebabnya hukum kahwin 4 tu pun dah dihapuskan dah dalam syarak. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Dah. Ada? Okay. Korang sanggup ke nak sambung malam ni? Okey je. Tak apalah. Saya bagi je lah link. Siapa yang masuk lah. Musyidah. Nak tanya Ya. yang yakuna hukman muhakkik tu kan, yang contoh solat qasar tu macam mana tadi? Saya tak jelas. Banyak ayakuna hukum muhaqqiq. Yang tu. Lepas tu yang dia bagi contoh solat qasar tu. Macam mana yang tu? Dia mestilah hukum tu benar-benar muhaqqiq tu macam benar-benar boleh ditatbikkan kias padanya. Faham tak macam mana? Maksudnya? Faham. Dia Lepas tu tidak yang boleh. tu? Bihaisu ya ta'addi kat sini macam mana? Dia tak boleh lebih-lebih. Ya ta'addi kat sini macam kita tak boleh nak expand apa panggil? Tak boleh nak lebih-lebih panjangkan kepada hukum. Kalau dalam solat kita ada hukum solat tu wajib. Tapi kan ada yang maksudnya kalau kita panjangkan lagi kita tengok ada hukum ada pasal hukum solat qasar macam itulah. So yang mendalam-dalam tu maksudnya bukan hukum asal yang main tu. So yang qasar ni yang telah dia qasarkan apa panggil apa yang telah diberi rukhsah ni tidak boleh didirikan sebagai hukum asal dalam qiyas. Mana orang nak terang? Nanti saya bagi ayat dia yang lebih tepat lah. Saya tak jumpa ayat dia yang tepat saya ni. Okey. Saya bagi. InsyaAllah. Okey. Nampak sikit daripada tadi. Okey, thank you. Nanti malam ni siapa nak join je lah. Saya. Pika nanti start pukul apa? Kenapa nak kain start pukul apa? 9:30. Okay, 9:30. Okay. Pergi solat, lewat